Okey, jadi kita teruskan kepada topik kita. Yang tak faham, jangan risau. Anda tak akan faham kali ini. Mustahil. COC kan. Malam ni kita declare war. Okey, kita teruskan nota kita di mana semalam ni nota ni saya buat terbalik sikit ya. Kita ada pecahan kepada dolar dinamik. Nombor satu adalah tulis elok-elok lah tulis elok-elok. Song Sang. Ni adalah US dollar Song Sang. Okay, US dollar Song Sang. Apa US dollar Song Sang? Okey, maksud di sini adalah yang ini. Di mana kita betul lah kita dah ni ya. Di mana kita ada ini semalam. Ini untuk negatif Ini untuk negatif. Ini negatif. Apa? Oh, Korea. Tak apa. Okey, US dollar Song Sang. Yang dia punya petanda adalah yang pertama adalah US dollar JPY ke bawah. Okey. Dan pada masa yang sama, kita ada dia tak sama dengan yen pair yang lain. Maksudnya, kita ada yen pair yang lain ke atas. Okey, ni yang Song Sang. Okey. Dollar pair ke mana pada waktu ni? Dollar pair ke mana? Ni syarat untuk inverse dynamic Dollar pair. Dollar pair. Dollar pair ke atas. X US dollar ke atas dengan magnitude yang lebih tinggi. Momentum yang lebih tinggi. Tak. Ini adalah bukan mendatar ke atas. Ini adalah dengan motif. Kalau nampak dalam dolar dinamik, dolar yang bergerak dalam motif, structure motif. Okey. Ada tiga dia, di mana UJ banyak sangat color ni tu. Ni A, ni satu. Ni A lah, ni letak A. Ini dalam slide tu. Cumanya saya terangkan satu-satu. Ni yang kita cover semalam. UJ ke bawah. Yen pair lain ke atas. Sama magnitude. Sama. Okey. Ni sama. Masa ni, dollar pair
adalah dalam magnitude yang paling tinggi. Dia dalam 3 dia dalam 3 dollar pair ke atas dalam 3 of 3. Boleh? Ataupun 2/3 lah. Ni lagi jelas. 2/3. Dia masuk dalam some sort of lekuk 3. Some sort of lekuk 3. 2/3. Okay. B. Ni yang dalam slide. Mana slide dia? Okay. UJ ke bawah. Ni yang dalam slide dia. Slide tahu kan? Dapatkan? Okay. UJ ke bawah. Tetap ke bawah. UJ ke bawah. Magnitude ataupun pergerakan dia lebih laju daripada yen pair ke atas. Ni yang lebih laju. Okay. Ni UJ laju jatuh. Yen pair yang lain ke atas tapi tak laju. Ingat, ketiga-tiganya dollar pair tengah pecut ke atas. Masa ni kita akan ada dolar jatuh dan X US dollar ataupun even dollar index akan membuat struktur lanjutan 3 of 3. Ni baru 3 of 3. Ni akan ada extension. Ni yang paling, ni pecut lah. Ini permulaan. Anda nak tangkap ini masa terbaik untuk tangkap lekuk 2. Ni masa ni. Maksudnya, anda lihat, contohnya anda sedang lihat UJ tengah buat pembetulan. Kan, anda tengah tengok UJ. Ni cara nak tangkap dia adalah anda tengok UJ nak buat lekuk 2 ke bawah. Contohnya. Ataupun B ke bawah. Bukan X, B ke bawah. Faham? 2 atau B untuk UJ. Nampak yen pair ke atas. 2 atau B. Tapi kita jangkakan ke atas. Macam ni. Lepas tu anda nampak dollar pair ada 5 lekuk. Dia tengah buat 1, 2, 3. Ni nak sampai. Ni dollar pair. EU contohnya. Faham tak benda-benda ni? Ni nombor je. Anda main dengan nombor je ni. Ni semua kita mapkan. Benda ni yang kita mapkan dalam ni semua. Maksud-maksud benda ni ABC apa semua ni. Faham tak Zul? Semua ni kita mapkan. Semua ni, everything yang market dynamic ni kita mapkan dia. Kenapa kita tandakan WXY? Bukannya dia habis kat sini, 3 lekuk, lepas tu jatuh ke bawah. Kenapa tu? Dekat sini nanti, dollar index ke mana? Dollar index nak habis lekuk 5, lepas tu dia nak ke atas. Satu kita tak dapat nak katakan ini habis dan jatuh melingkup ke bawah. Tak dapat. Faham tak? Ni dollar index. Dia habis kat sini. Okey?
Kalau dollar index ni extend macam ni, then UJ tu jatuh melingkup dari sini. Dari sini. Melingkup ke bawah. Nampak? Tak nampak? Tak apa. Ni semua. Kita mapkan benda ini. Benda ni yang kita mapkan guna dynamic ni. Boleh tak Ustaz Jebeng kalau bab macam ni, dia akan senyap terus. Saya tak tahu dia buat apa. Ustaz, Assalamualaikum. Kalau bab macam ni, dia tulis semua benda. Tak payah tulis, dengar dulu. Tanya soalan dulu. Nanti tengok recording, tulis balik. Ni yang tak best bawa benda macam ni. Semua senyap. Banyak sangat nota. Jangan tulis. Jangan tulis dulu. Saya belajar, saya tak akan tulis semua benda. Saya tulis bila dengar recording nanti. Masa ni, oh, apa aku tak faham tu? Tanya. Masa ni. Dan anda dengar balik recording. Saya tahu ada somebody yang record kan. Dan Galih ada letak dalam Discord tu. Dengar balik nanti. Galih ada tak? Galih ada kan? Tengah fokus, tahu. Tanya soalan. Dia pergi jawab soalan, dia pergi jawab salam aku Rosdi. Itu yang kita buat. Sebab itu saya bukan buat edit wave. Saya buat sequence. Di mana kita mapkan market dynamic berdasarkan FIBO. Okey, ni nak jadi dynamic apa? Okey, apa elliott wave dia? Bukan dia elliott wave. Elliott wave tu tak ada apa. Lupa nak tanya, nak lukis ke atas ke bawah dia. Tak apa. Kita habiskan. Ni lagi bagus. Okey, C. Ini yang C. Ni slide ini ya. Ni slide yang ini. Songsang. Ni yang semalam. Tak apa, kita slow. Ada masa. Ada masa. Kalau perlu sampai tahun depan, sampai ujung tahun ni kita cerita benda ni. Sebab ini kini Galih ada rekod tu. Dengar balik yang ini, tanya soalan Galih ni lagi best, dia dengar je, faham tak faham dia tukang rekod. Tu lagi haru. Okey. UJ ke bawah. Okey. Yen pair ke atas. Tapi ini mempunyai momentum yang lebih kuat. Ini pun sama. Ya. Dollar pair, ni maksudnya anda dah extend. Bab ini adalah extension. Ke atas. 3 of 3. Faham? Masa terbaik untuk trade adalah ini. Yang pertama. Ingat dia punya setup. Dia punya setup ini je. Faham tak apa yang susahnya elliott wave ni? Ni saya terangkan. Okey. Salah satu daripada benda dalam elliott wave adalah bila lekuk satu berlaku. Lekuk satu berlaku. Katalah ini EU. Okey, ni lekuk satu. Kita jangkakan lekuk satu. Kita jangkakan ni tengah buat lekuk satu. The thing is, sini boleh jadi 1, 2, turun ni dan dia jadi diagonal. 3, 4, 5. Habiskan 1. Ataupun 1, 2, 1, 2. Ni 1, 2, 1, 2. Banyak beza dia. Sebab ini tengah nak buat lekuk 3. Macam mana anda akan tentukan EU ni nak buat yang A ke atau B?
Sebab ini menyatakan bahawa kita akan pecut. Ini menyatakan kita akan buat correction 3. Macam mana kita tahu? Inilah yang kita cuba solvekan. Ni sebabnya saya tinggalkan Elliott Wave. Ke penatan hidup. Untunglah. Saya nak tengok bibir siapa. Faham tak? Benda ni yang jadi masalah utama dalam Elliott Wave. Bukannya correction habis kat mana. Benda inilah yang menjadi misteri besar dalam Elliott Wave. Tanya siapa nama Muhammad tadi. Betul tak Muhammad? Adakah kita akan menghabiskan diagonal? Sebab kalau satu masuk dua, ini tak dapat jadi lekuk 3. Apa? Dalam internal. Jadi, apa dia? Adakah dia akan extend ataupun habis sebagai diagonal? Di sinilah kita jawab dengan benda-benda ni. Benda-benda ni lah yang menjawab dia. Iaitu dynamic ni. Kita melihat kaitan struktur. Dia tak akan satu-satu sama, tapi kita boleh lihat Fibo level dia. Apa struktur yang higher chances untuk dia buat. Kita satukan benda tu. Saya guna Wyckoff. Sebab orang yang mengajar saya Elliott Wave, seorang remiser, ni tahun 99 ni. Bila saya lukis, dia boleh buang cat dia pakai lukisan kau. Padahal saya dah tanya dia, betul ke tak ni? Saya pun betul ke tak ni? Hari itulah saya tinggalkan dia. Sebab masa tu, saya belajar sekali. Saya belajar Elliott Wave, saya belajar Wyckoff, dan saya belajar Gunn. Gunn ni ambil masa untuk nak faham. Dan lepas tu, saya kembangkan kepada banyak-banyak lain lah. Lepas tu, saya banyak pakai Wyckoff. Ni tahun 99. 99. Saya tinggalkan Elliott Wave, saya pakai Wyckoff. Senang saya nak. Tapi Wyckoff tak dapat nak terangkan benda ni. 99 belum lahir. Tak apalah. Ada. Alamak, terputus lah ini. Okey. Ni yang tak best. Ni conteng-conteng bawah tu. Kita nak selesaikan masalah ni. Ataupun even 4 ni. Adakah dia jadi 4 ataupun 1, 2 ataupun whatever. Betul lah yang ni. Ni yang kita cuba selesaikan. Ni, lekuk 1 kita takkan jelas. Macam sekarang, US 500, ni betul tak lekuk 1? Tak tahu. Dia boleh jadi, dia boleh jadi 1, 2, ataupun 1, 2 ambil dari bawah ni, 2 kecil ke sini. Bawah BSPM 99. Kalau hijau tadi kita akan ambil 1, 2, 1, 2. Ni yang hijau tadi. Ni 3. Ataupun kita terangkit 1, 2, ni 3. Banyak benda yang kita boleh lukis kat situ. Tak kisah. Balik kepada ni. Dynamic songsang. Ada soalan tak untuk 3 ni? Dynamic songsang, inverse. Kita mapkan benda-benda ni. Ni yang kita mapkan. Saya map berdasarkan dynamic. Iaitu, kita akan lihat kepada yang besarnya structure index dulu. Dan kita akan tengok pecahan-pecahan ni. Okey. Itu dynamic songsang. Kalau tak ada soalan, kita pergi kedua. Ni cerita dia, ada tengok UJ. Ni tetap kepada Fibo, tetap kepada sequence. Faham?
Anda tengok Fibo dan Sequence untuk UJ. Anda tengok Fibo dan Sequence untuk dollar pair. Dan juga kepada yen pair. Dua dari sini. Ada soalan? Kalau tak faham, tanya sekarang. Tak ada? Boleh? Kalau bab positif US dollar nanti terbalik je. Bab tu cepat. Satu hari boleh habis. Satu jam boleh habis. Ini adalah masa terbaik untuk trade US dollar. Ini masa terbaik untuk trade US dollar. Tak ada soalan? Ada soalan? Tak ada soalan? Okay, ada setengah jam. Kita boleh masuk dinamik mendata. Tak ada soalan? Okey, kita masuk seterusnya. Apa? Tapi tak banyak sangat nak padam. Okey. Berasap. Berasap tanyalah bab mana yang tak faham. Macam mana nak guna dia. Ni saya sebut tadi. Anda nampak blue box kan? Ataupun anda nampak lekuk dua untuk... Anda nampak macam ni Ni. Anda nampak UJ tengah buat B2, B ataupun 2. Anda nampak EJ tengah buat 2 atau B. Lepas tu EU pula ada jangka 1 dan 2. Ni dia. Dan itu adalah dinamik songsam. Okey. Kalau tak ada soalan, kita masuk kepada yang kedua. Sebab boring nak ulang-ulang benda ni. Dia tak ada apa pun. Dia cuma macam mana kita jangka. Lukisan tetap Fibo dan Sequence. Tetapi kita akan nak menjangka macam mana kita nak pilih mana satu yang kita nak lukis dahulu. Contohnya, kita akan lukis indeks dahulu. Lepas indeks, saya akan lukis UJ. Lepas UJ, saya akan lukis dollar index. Then saya lukis yang lain-lain. Lepas tu Apple lah, Microsoft lah, apa semualah. Yes, dekat dua. Syaratnya tetap sama Ustaz, iaitu kita ada incomplete sequence. Kita ada sequence yang kita boleh trade. Entry tetap sama. Cuma kita tahu kita dalam dinamik apa. Dan anda tahu anda boleh trade US dollar ke tak ke kan. Contoh, sekarang ni kita masuk fasa kita dalam fasa ketiga menuju kepada fasa keempat. Maksud saya yang ni. Fasa ketiga masuk fasa keempat. Okay, di mana dolar ni masih tak habis lagi. Indeks masih boleh jatuh. Okay. Kita masuk daripada... Tapi kita tengah tengok adakah kita... Di sini nanti anda akan boleh trade US dollar sekali lagi nanti. Dollar index ni dia expired. Sebenarnya kalau saya sebut indeks, ada banyak jenis indeks. Kita ada indeks untuk komoditi, anda ada indeks untuk equity, anda ada indeks untuk dolar. Tapi bila secara generalnya, bila saya disebut indeks, itu adalah indeks equity. US 30, US 30 satu je, ada banyak lagi. Saya lebih gemar, saya tak gemar US 30 sebenarnya. Kalau nak ikut trending, Russell yang lebih elok. US 30 tu dia cuma 3, dia macam ni.
lagi banyak benda dalam tu, lagi contoh macam ada trade saham, lagi tinggi market cap dia, dia stable sikit berbanding dengan penny stock. Berbanding dengan penny stock. Penny stock ataupun US 30 dia 30. Kenapa tak trade US 500? Kenapa tak trade Russell 3000? US 30 famous. Dia masa trending, masa dia tak trending, dia tak famous, Ustaz. Sama lah kan. Gold tengah trending. Gold, semua orang trade gold. Sampai bulan 8 tahun lepas, dia start menjunam. Banyak ada yang trade gold dah tak nak trade gold. Dia pergi US 30. US 30 dah start berkecamuk naik atas sekarang ni. Semua lepak lu. Dia tak salah. Dekat MT5 ni pun ada beribu, kalau tak beratus, beribu instrumen. Jangan cuma satu dua. Tak apa, tak salah pun, tapi the thing is luaskan anda punya periskop tu, perspektif. Okay, now tak ada soalan hari ni? Semua boleh? Kita masuk yang kedua. Ini adalah US dollar mendata. Ini dalam negatif. Ni yang US dollar mendata sideways. Di mana yang pertama dia adalah US dollar JPY sideways ke bawah. Ya, sideways ke bawah ni sama ada dia ini berbentuk diagonal. Ni UJ. JPY sideways ke bawah. Ataupun dalam erti kata lain, ini adalah diagonal. Apa beza diagonal dengan impuls yang lain? Dengan motif. Tak ada 1618. Tak salah. Tapi the thing is, trade benda yang trending. Yang ramai yang suka trade, dan inilah golongan yang 90% tu yang menderma. Suka trade benda yang sideways. Simple je. Dah, lain kali kita cerita betul. Okey. Pada waktu ini, dollar pair yang lain, X US dollar, okey, sideways ke atas. Okey. Now, dalam keadaan asas dia, bukan diagonal. Bukan diagonal. Ni kita dollar dynamic ya. Sorry. Ni asas dia, di mana kita ada untuk UJ sedang buat sideways. Sama ada 2 yang lama ataupun 4 yang WXY lah. Okay, maksud saya kat sini macam ni. Ni adalah 2. Ni dia sedang membuat pembetulan 2 ataupun 4 WXY. Dollar pair US dollar 2 4 WXY.
Boleh. Even kalau dia buat zigzag A, B, C, all diagonal. A, B, C, diagonal. Okay, now. Sekiranya dalam yang pertama, magnitude dia sama. Nampak lebih kurang sama je. UJ jatuh sama je dengan yen pair naik. Dengan dollar pair naik. Okay, nampak sama. Magnitude dia sama. Momentum dia sama. Okay. Kalau ini berlaku, then the X US dollar akan bergerak ke atas. Ini adalah dalam bentuk lekuk 3. Lekuk 3 yang slow je. Some sort of lekuk 3. Sama ada 1 of 3, 5 of 3 ataupun 3 of 3, tapi dia tak pecut. Faham tak? 1, 2, 3 kat sini. Ataupun the whole thing ini adalah 1, 2, 3 yang ini. Dia slow macam ni je. Dia tak ada yang laju-laju macam songsang tadi. Ni sideway dynamic. Ini basically adalah bagi mereka yang minat breakout. Bila anda nampak WXY tu habis dan start ke atas. Dollar pair belum lagi sampai. UJ buat WXY. Anda lihat UJ tu buat Anda nampak UJ tu buat WXY. Faham? Yang ini WXY. Pada masa yang sama, anda dapati kalau pada waktu itu Euro US dollar extend ke atas dalam lekuk 3. Ni tak dapat, ni lekuk 5. Ni lain, ni dynamic lain. Tapi kalau ini lekuk 3, ini adalah 1, ini 2, ni dalam 3. Itu sideway dynamic. Any correction dalam sini boleh entry. Okay. UJ tadi ke bawah, sorry. Alah, contoh ni tak cantik. UJ ni sideway ke bawah. Macam ni. Dia nak ke atas. Dia nak ke bawah. Macam ni. Betul lah ni. Betul lah. Dan lepas tu kita ada Euro US dollar. Ini nak ke atas contohnya. Dalam lekuk 3 ke 5. Tak ada contoh dekat sini. Itu sideway dynamic. Momentum dia sama. Sideway je rupa dia. Do je rupa dia. Kalau dia buat correction 2 pun slow sideway je rupa dia. The moment dia break out, itu adalah sideway dynamic. Dan mungkin kita akan masuk kepada dynamic songsang. Ni biasanya petanda untuk dynamic songsang berlaku. Cumanya kita akan tunggu kepada yen pair punya arah. Kalau yen pair ke atas, then kita akan ada dynamic songsang. Kalau tak, ini lekuk 3 dia perlahan sideway, tapi dia tetap naik. Ni yang dia slow tapi berhari-hari lah pergerakan dia kalau dalam daily chart. Okey.
Ada soalan tanya. B. Ya. Dalam yang B ni, ada salah dekat nota ni. XX. Okey. Dalam B ni, kita akan lihat kepada yen pair. Okey. Dalam ni, UJ ke bawah. Sideway ke bawah. Lepas tu, kita akan nampak yen pair ke atas dan dollar pair ke atas tapi sama laju. Ni sama laju. Sama laju. Tak ada hijau, tak ada merah. Dia sama laju. Okey, dalam keadaan ini dolar ataupun dollar pair akan bergerak dan breakout ke atas dalam lekuk 3. Maksudnya sebelum ini berlaku, ada tunggu ini buat correction. Faham tak? Ini buat correction. Ini pula correction ke atas WXY tadi. UJ tadi, ada semua senyap ni, faham ke tak? Saya pun tak tahu. Risau pula saya. Semua pengsan ke? Apa benda Zul merepek ni? Okey. Pada waktu ini, sekiranya anda nampak ini lebih tinggi. Sorry, ni patut tadi sama. Ni yang A lah. Okey. Tak apa, saya buang ni dulu. Ni magnitude untuk yen pair lebih tinggi. Okey. Ni yang B ya. Ni magnitude dia lebih tinggi. Ni lebih tinggi. Ada Dengar dulu. Jam, tak apa. Yen pair lebih tinggi daripada US dollar. Okey. US dollar ke atas, lekuk 3. Tetapi pada waktu ini, ni tersilap. Saya ulang sekali lagi lah. Ni patutnya ke atas. Hai. Yap. Ni patut yang ke atas. Yap. Yap. Kunci dia adalah UJ. Faham? Okey, sekali lagi ya. Kita ada yen pair JPY dan US dollar ke atas yang sama. Sama, momentum dia sama. Okey? Pada waktu ini US dollar JPY
akan sideway. Kalau dalam negatif US dollar, dia akan sideway ke bawah. Okay, momentum yang sama. Negatif US dollar, dia akan sideway ke bawah. Okay. Ini kita lihat dolar dengan yen pair. Okay, now sekiranya kita ada yen pair ke atas, magnitude lebih tinggi, momentum dia lebih tinggi. Ni dalam negatif dollar dynamic tau. Berbanding dengan X X X X US dollar yang juga bergerak ke atas, tetapi magnitude dia tak tinggi. Momentum dia tak tinggi. Ni biasa je. UJ ke mana waktu ni? Ini dalam negatif US dollar dynamic. Ini dalam lekuk 3. Ini pun dalam lekuk 3. Ini pun dalam lekuk 3. UJ ke mana waktu ni? Ini akan sideway ke atas. UJ sideway ke atas. Even dalam negatif dollar dynamic. Boleh? Tapi dia sideway, ini maksudnya dia dalam WXY ataupun dalam diagonal. Lazimnya ia adalah satu pergerakan diagonal. Ni yang kita jangka lekuk 5 nanti. Di sini, di sini. Yang ini nanti. Yang ini nanti. Sebab tu masih boleh ini adalah untuk positif dolar. Sebab itu waktu ni ada dolar, kita masih boleh beli dolar pada waktu ni, tapi bukan dengan semua pair. Kita tak dapat beli dolar against commodity dollars. Anda masih boleh short EU contohnya. Anda masih boleh long, masih boleh long UCAD. Anda tak dapat long NZD US dollar. Ni. Ni nanti, ini sebenarnya nak ke bawah. Anda tak dapat nak long US dollar kat sini. Ataupun nak short dia. Tak dapat. Even kita jangka lekuk 3 kat sini, ini adalah pergerakan diagonal. Kita tak dapat nak masuk dia kat sini. Tetapi sebaliknya, anda boleh trade untuk EU dekat sini nanti. Nantilah kita akan masuk ini. Okey, ni sideway dynamic ke? Okey, dan jenis yang ketiga untuk negatif inverse US dollar dynamic adalah magnitude untuk X US dollar lebih tinggi daripada yen pair punya kenaikan. Dia tetap naik. Maksudnya dalam sideway dynamic, yen pair dengan dollar pair searah. Dia sama. Yang bezanya adalah UJ itu pergi mana? Thank you Sendi. Pada waktu ini, UJ akan sideway ke bawah.
Tu yang sebabnya yen pair tak pecut macam dollar pair. Okey. Ni lazimnya adalah bila anda nampak dekat indeks buat lekuk satu. Ni lazimnya waktu ni. Bila selepas dolar dinamik berlakunya benda ni. Selepas indeks dinamik berlaku, selepas yen dinamik berlakunya benda ni. Ni perubahan, ni waktu ni perubahan. Bab ni paling payah. Paling payah nak trade adalah bab ini. Kalau anda nak trade untuk gold, anda nak trade untuk indeks, bab waktu ini. Yang senangnya adalah anda trade dolar pada waktu ni. Kita trade positif sideways dolar dynamic sebelum ni. Boleh, saya nak berhenti kat sini. Saya tak nak masuk kepada apa lagi kepada cross dynamic. Biar pening sampai kat sini dulu. Sebab yang lain-lain tu simple. Yang lain-lain tu cuma dia terbalik. Okey, kita revise sikit. Songsang ni straightforward. Songsang ni adalah bila kita nampak UJ terbalik dengan yen pair. Okey. Sideways dollar dynamic dalam negatif dolar adalah kita nampak UJ tu sideways. UJ tu sideways. Okay, UJ tu sideways. Yang kita masukkan dengan mendata tu UJ. Okey. Dan pada waktu ini kita akan X JPY akan mengikut pergerakan dollar pair. UJ tu sideways. UJ ni sideways pada waktu ni. Ni totally sideways. Sama ada hala 7 di atas ataupun ke bawah depending kepada momentum dua ni. Okey. Jadi kalau momentum sama, UJ tu akan sideways. UJ tu akan sideways. Tak juga sideways ke bawah. Dia sideways waktu ni. Ni momentum yang sama. Ni sideways. Okay, WXY sideways tak ke mana. Dollar pair dan yen pair sama momentum ke atas. Sama arah ke atas buat motif. Ini adalah masanya masa ni anda tak trade untuk anda tak akan trade untuk contohnya kepada UJ. Masa ni anda tak sentuh UJ. Anda akan cari kepada dua ni. Yen pair dan dollar pair. Okey. Kalau yen pair lebih laju daripada dollar pair, lebih laju, dan pada waktu tu UJ tu ke atas. Tapi bukannya ada trade UJ. Ada tak trade UJ? Sekiranya dollar pair naik ke atas, tapi dua-dua dia naik. Yen pair naik, EU naik, EJ naik. EU naik, EJ naik, anda dapati UJ jatuh, dan anda trade kepada dollar pair. Ni anda boleh trade yen pair. Anda tengok, katalah anda nampak UJ ni naik, dan dia ada incomplete sequence. Tapi dia akan membuat WXY contohnya. Anda dapati yen pair naik, dah lepas, ada incomplete sequence. Anda nak tunggu sini contohnya. Dollar pair dia masih lagi tak nampak sequence dia. Anda trade untuk yen pair. Anda boleh trade yen pair pada waktu ni. Cuma pada sideways dynamic. Tapi sekiranya US dollar yang dalam keadaan ini, yen pair dalam keadaan ini, anda trade dollar pair. Waktu tu UJ ke bawah.
Apa? Nanti tengok recording ni balik. Basic dia dalam dollar sideway, UJ tu sideway. Sama ada sideway ke atas ataupun sideway ke bawah ataupun totally sideway. Tak ada apa-apa. Line macam tu je. Now, sekiranya dia sama dollar pair dengan yen pair naik ke atas sama-sama, then yen akan UJ akan sideway. Masa tu anda boleh pilih dua-dua. UJ boleh, GU boleh, GJ boleh. Okey, masa tu. Sekiranya EJ naik lebih laju daripada EU, anda dapati pada waktu itu UJ naik ke atas dan anda pilih yen pair. UJ ke atas. Tapi dalam sideway, diagonal ataupun dalam bentuk correction, 3 lekuk. Okey, syarat dia masih ada incomplete. Kalau anda nak trade yen pair pada waktu tu, UJ ni masih incomplete ataupun katalah ada jangka 1, 2 diagonal lah. Ada jangka dia buat lekuk 3. Dia tak sampai lagi 100% Fibo contohnya. Ataupun anda sedang jangka lekuk 5. Lekuk 5, 1, 2, 3, 6 contohnya. Ataupun sama panjang lekuk 1. Ataupun 6, 1, 8 daripada keseluruhan structure. Then anda boleh trade yen pair kalau ada set up dia. Jadi, kalau ada set up dia, kita jangka 1, 2, 1, 2. Dia tak senang untuk nak faham, tapi kena tengok balik. Kena tengok balik. The thing is, saya lukiskan. Saya lukis. Faham tak? Saya lukiskan benda ni dekat chart. Kita letak apa nombor-nombor tu berdasarkan ni. Okay? Dan last sekali, sekiranya dollar pair yang mempunyai momentum yang lebih tinggi daripada yen pair, UJ sedang bergerak ke bawah, then anda trade dollar pair. Faham tak? Kenapa kita pilih US dollar, yen pair? Jatuh ke bawah. Dollar lebih lemah daripada JPY. Jadi kita pilih dollar pair. Tak trade yen pair. Itu sebabnya dollar pair lebih laju. Boleh? Mustahil untuk dengar sekali faham. Tak dapat. Okay. Untuk nak ni, anda tengok setiap yang saya mark ni, setiap marking ni, dia adalah marking kepada dynamic. Semua ni, everything, itulah distribution system yang kita guna pakai. Semasa kita masih jangkakan dollar negatif. Okey? Jadi, dengar balik recording ni. Okey, dengar balik. Kita akan cover esok kepada crosses pula, cross dynamic last sekali. Kepada crosses dynamic. Nota-nota ni saya akan kongsikan nota ni yang kita tulis ni sebagai suplemen kepada apa yang anda dah ada pun. Yang ni. Yang ni. Okey. Jadi proses dia nanti adalah kita kenal pasti dinamik, kaitan di antara proses, kenal pasti aturan tidak lengkap, aturan momentum, struktur semasa dan jangkaan. Ini je yang kita akan buat nanti. Okey. Jadi kita akan sambung topik ni pada esok hari. Habiskan everything kepada sequence. Everything kepada dynamic, Muhammad. Mula-mula anda fahamkan sequence dan Fibo. Then, baru anda lukiskan pada dynamic.